Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ilahi anta maqsudi wa ridaka maqlubi a'tini bal a'tina mahabbataka wa ma'rifatak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, summa alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana berikan kita kesempatan pada hari yang mulia ini untuk kita bersama, walaupun kita tak bersama dari segi fizikal, tapi kita tetap bersama dalam alam maya di Facebook ataupun di YouTube atau di mana-mana saja. Okey. Jadi insya-Allah saya ingin bertanyalah kepada penonton di sana, apa khabar semua? InsyaAllah saya yakin semua dalam keadaan yang sihat-sihat, dalam lindungan Allah sentiasa insyaAllah. Jadi Alhamdulillah, jemaah yang dirahmati Allah, sekarang ini kita berada dalam bulan yang penuh dengan barakah, bulan yang penuh dengan rahmahnya, bulan yang indah. Tahu tak kenapa? Kerana bulan ini adalah bulan Rabiul Awal, bulan di mana lahirnya Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi marilah sama-sama kita, tak kira mana sajalah, kita mempertingkatkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana? Di antaranya adalah dengan kita as-salatu ala Nabi Mustafa. Kita berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana dalam hadis Nabi pernah disebut dalam kitab Riyadhus Salihin, Nabi berkata, man salla alayya salatan sallallahu alaihi biha ashra. Rawahu Muslim. Barang siapa yang berselawat ke atasku, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu selawat, Allah akan berikan kerahmatan ke atasnya 10 kali. Masya-Allah. Jadi tak nakkah kita selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jadi ayuh mari sama-sama kita berselawat ke atas baginda sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, tanpa membuang masa, hari ini kita ada dua ahli panel yang sangat kita hormati. Yang bersama dengan kita pada hari ini, guru kami Al-Fadil Ustaz Muhammad Effendi Supardi dan juga zaujahnya Ustazah Nurul Ashikin. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Ahlan wa sahlan. Apa khabar Ustaz, Ustazah? Alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah, masya-Allah. Berseri-seri. Apatah lagi dalam bulan Rabiul Awal ni. Masya-Allah. Masya-Allah. Baiklah. Sempena bulan Rabiul Awal ni, kita nak berbincang sedikit tentang perkara yang kita nak relate dengan hiburan. Biasalah sekarang ni hiburan makin banyak kan. Jadi seperti mana dalam topik kita pada hari ini ataupun temah kita, mempersiapkan generasi yang kukuh mengharungi kehidupan serba hiburan. Jadi era sekarang ni masya-Allah macam-macam platform yang ada. Dia adalah kemudahan untuk kita akses, kita nak tahu maklumat ni semuanya picit Google je dah ada semua. Jadi macam-macam yang kita boleh buat dengan kecanggihan teknologi sekarang ni. Kita boleh ambil video, kita boleh macam sekarang ni kita dengan penonton pun dengan teknologi. Jadi ini semua telah mengolah budaya kehidupan masyarakat. Tapi Ustazah, dalam masa yang sama, teknologi ni juga mengadakan satu interaksi sesama kita dengan orang di sekeliling kita. Apatah lagi orang-orang yang tersayang. Contoh dengan anak-anak kita, keluarga kita, ibu bapa kita sebagainya lah. Jadi Ustaz dan Ustazah, saya ingin bertanyalah, insya-Allah. Sebagai seorang ibu bapa, dalam skop pendidikan dan kemahiran sosial ni, apakah mungkin kelebihan yang boleh anak-anak kita pada zaman ini sekarang ni raih pada zaman serba canggih ni? Dan mungkin Ustaz pun ataupun Ustazah boleh ceritakan sikit tentang kemudaratan yang mungkin boleh dialami oleh anak-anak sekarang. Silakan, fadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Alhamdulillah, terima kasih terutama kepada pihak Pergas kerana menjemput kami lah. Kami ni taklah orang panggil mempunyai pengalaman yang begitu banyak. Tapi bolehlah sedikit-sedikit mungkin pengongsian yang mungkin pada hari ini kita akan kongsikan kepada penonton-penonton sekalian untuk mengambil, moga-moga meraih faedah lah Ustaz, sikit-sikit. Alhamdulillah, insya-Allah. Berbalik pada soalan yang diberikan tadi Ustaz, waktu zaman Ana, kalau Ana ingat dulu, kalau Ana boleh kongsi sikit, waktu zaman Ana pakai handphone, sebab kita dah ramai pakai handphone kan sekarang ni kan. Betul. Waktu zaman Ana pakai handphone, Ana ada handphone dan Ana beli handphone tahun akhir 90-an.
Waktu tu Ana baru masuk universiti. Maknanya Ana baru masuk universiti, baru Ana ada handphone. Dan kalau kita bandingkan zaman itu dengan zaman anak-anak sekarang, anak kita sekarang ni semua, sangat berbeza. Anak kita yang pertama mendapat handphone saya rasa 2 tahun lepas. 2 tahun lepas. Dan itu dalam waktu menengah 1. So kita boleh bezakan lah menengah 1 dengan universiti kan. Zaman tu sangat berbeza. Dan Ana nampak dan Ana dapat rasakan teknologi begitu pesat. Waktu zaman kita tu mungkin kita pakai Nokia betul tak ada warna. Betul 3310 tu, ya Allah kan. Alhamdulillah lah waktu tu. Bagi kita dah cukup canggih lah kan. Nak bandingkan dengan anak-anak 2 tahun lepas. Tak tahulah 2 tahun lepas macam-macam Samsung keluar. iPhone 11. Yes, Masya Allah kan. So itu saja bagi Ana dah satu perkara yang bagi kami sangat berbeza lah. Dulu numerik, sekarang bukan saja nombor, bahkan komunikasi, social media, video call, games, betul Masya Allah. Games, Masya Allah. Nak kata game je Ustaz, ringtone pun masa kita dulu monoton. Sekarang dah boleh masuk lagu lah. Ya, betul. InsyaAllah. Dulu bunyi betul. So itu je bagi kami dah satu perkara yang sangat luar biasa bagi kami kita dua. Jadi semestinya ada impact. So impact waktu kita just call, message. Tapi waktu mereka, anak-anak kami ni sangat berbeza seperti mana yang kita dah katakan tadi. Dan tentunya ada pengaruh-pengaruh lain lah. Pengaruh-pengaruh sekarang ni kata orang handphone ni dah ganti TV Ustaz. Betul kan? Handphone dah ganti TV. Sebab tu TV pun kena ada YouTube. Kena ada YouTube channel kan. Sebab Masya Allah handphone ni dia punya, bagi saya, bagi kami juga handphone ni mempunyai kuasa daya tarikan yang begitu kuat. Lebih-lebih lagi anak-anak remaja lah anak remaja. Dan mungkin kita nak kongsi juga anak kita ni ada ada yang menengah, ada yang paling dewasa 14 tahun, yang paling kecil semuda 3 tahun. Jadi dia punya variasi umur tu amat besar. Di mana kita nak kena sesuaikan dengan peringkat usia, yang satu di peringkat remaja, yang satu dengan kanak-kanak. Tapi bila adik-adik ni nampak abang dah ada handphone, dah ada boleh main game, dah dapat buatkan urusan sendiri kat tempat dia tu, dengan mana dengan dia punya gurunya message. Diorang pun terasa macam abang ada, kita pun nak juga. Agak rasa cemburu sikit. Kenapa abang boleh, kita tak boleh. Sedangkan kita berikan anak tu, yang pertama tu handphone kerana dah tiba masanya. Perlukan kepada handphone. Itu yang kita rasakan lah. Kita banyak ajar juga dengan anak-anak lah. Bila kita cakap kenapa abang ada, kita kasih reason lah. Abang ada sebab abang dah menengah, abang perlukan komunikasi dengan all the teachers kan sekarang Singapura ni kan. Betul. Dia punya teachers semua sekarang ni WhatsApp kan. Jadi saya rasa tu keperluan. Jadi kita kena terangkan dengan adik-adik dia. So kami sendiri nampak kalau bahagian education memang Masya Allah dalam segi handphone tu saja mereka kadang ada projek sebab anak-anak kami kebanyakan national school. Kebanyakan national school. InsyaAllah lah doakan kita, para penonton doakan kita, anak perempuan kita insyaAllah kita cuba usahakan untuk masuk sekolah madrasah lah kan. InsyaAllah. Tapi yang national school ni Masya Allah, diorang ada projek-projek, buat projek buat video lah sebagai contoh. Lepas tu kena edit lah. Dan semua perlukan waktu tu sebelum kita beli laptop ataupun dapat laptop so handphone ni jadi main untuk kita belajar education. Dari situ pula nanti biasalah Syekh, bila dah ada handphone mesti ada WhatsApp group. Betul. Dan itu kat situ pula dorang bersosial dengan kawan-kawan dia kan. Itu yang biasanya kita pantau. Kita tak tengok, kita tak tengok anak kita punya WhatsApp. Tapi wallahualam, mana kadang-kadang cakap lah, you buat something, benda-benda yang tak baik, selain daripada Allah melihat kan, kita cakap Abi boleh check tau.
Jangan main-main, Nabi boleh check. Diorang pun tahu, diorang pun tahu apa. Maknanya boleh certain device kita boleh check dan sebagainya. So itu mungkin saya rasa tarhib, takut-takutkan, bukan takut lah, maksudnya nak berwaspada. So mereka beri nasihat pada mereka. Yes kan. Satunya bila kita perasan bila dah ada handphone ni, kalau dulu ketika kita muda-muda kita nak edit, video editing semua kita gunakan komputer. Tapi kerana sekarang ni zaman canggih, dah gunakan handphone je, dah boleh macam-macam, dah boleh edit jadi video. Dan anak-anak sekarang ni lagi Masya Allah lah, bila kita tahu ni, bila kita tengok anak kita sendiri, pengalaman kita sendiri lah. Betul. Dia yang pertama download app tu dan dia boleh buat video. Dan dia terus put out dia punya status kat tempat WhatsApp. Macam-macam Umi daripada situ kita tahu banyak sebenarnya ada apps yang tak perlukan kepada laptop pun untuk kita edit. Terus kat tempat situ juga boleh buat project work dia punya apa ni, gambar-gambar, even gambar dia boleh buat jadikan sesuatu yang menarik. Nama dia dan seterusnya. Yang mana kita sebelum ni memang kita perlukan kepada laptop dan sebagainya pada zaman kita lah. Sekarang kata dia, Umi tengok ni sebenarnya dah boleh dah macam ni. Dan bila dari segi video editing saja, app yang anak kita download bukan satu, mula-mula dengan Power Director. Kemudian mula sekarang dah apa? CutCap lah. Saya pun anak tak macam-macam dengar saya. Ni dia lagi senang. Ni dia edit boleh gini je Umi, letak gini je Umi. Boleh masuk lagu je Umi. Masya Allah. Jadi kita memang kita rasa teruja lah dapat anak-anak remaja ni begitu cepat dia punya peredaran tu kan. Kita rasakan fast pace. Kadang kita tak tahu, dia dah tahu dulu dah. Kerana kat tempat sekolah dah dikongsikan dengan mereka apa yang perlu dilakukan. Hatta website pun, website apa yang boleh mereka lungsuri untuk misalnya kata downloadkan perkara sekolah yang kita pun baru tahu. Cakap sebenarnya boleh macam gini. Kata dia ada, sebenarnya ada Umi. So kita dari segi ni pun kita rasa macam Masya Allah begitu laju sebenarnya peredaran sehingga kita macam ini ada. Gitu sekali lah. Dia dah pasang siap Ustaz. Kan apa dia? BTO ni tu rumah lah. Ini kalau apps ni dia macam pasang siap gitu. Betul. Masya Allah. Saya tengok kadang-kadang mereka lebih tahu daripada kita sebenarnya. Betul. Dan kita kena foto, kita kongsi pula dengan mereka. Tahu dah. Dah tahu dah. Itu macam frust Ustaz. InsyaAllah. You all tahu tak begini satu perkara? Dah tahu dah. Wah. Kita boleh tahu. Teacher dah cakap dah kat sekolah. Okey. Masya Allah. So tadi jadi sebab saya sendiri pun baru je pergi course yang basic tentang teknologi ni. Tapi macam tadi Ustaz katalah, mereka lebih tahu daripada kita sebenarnya. Kita tak tahu benda tu tapi mereka lebih tahu. Betul. Tapi dalam masa yang sama tadi pun Ustaz dengan Ustazah ada kata tentang kebaikan dan keburukan tentang penggunaan. Jadi kebaikannya adalah kita gunakan tu untuk interaksi, berhubungan antara keluarga, especially ibu dan ayah. Dan juga kita buat sebagai education, perkara-perkara yang baik lah. Tapi dalam masa sama juga kalau tak terkawal, tak terjaga, adalah kemudaratannya kan. Jadi berbalik pada soalan kita, kita pergi ke soalan yang kedua. Jadi zaman sekarang ni agak sukar untuk kita pisahkan hiburan ataupun teknologi ni budaya kehidupan daripada media sosial. Jadi sebagai ibu bapa, ustaz dengan ustazah, ada tak berikan peluang kepada anak-anak untuk ikut ataupun turuti trend media sosial yang sekarang ni, walaupun kita tahu ada sebahagian daripada perkara tu yang mungkin ada yang melalaikan. Dan juga bagaimana ataupun serta sejauh mana ustaz dan ustazah pantau mereka. InsyaAllah. Mungkin saya boleh kongsi sikit Boleh. Kalau ketika kita muda-muda dulu, kalau dia tanya dah besar nanti nak jadi apa, jawapannya nak jadi guru lah, nak jadi profesor lah. Tetapi anak-anak zaman sekarang ni kalau kita tanya dah besar jadi apa, dia tanya anak pengalaman kami berdua, nak jadi apa? Nak jadi YouTuber. Masya Allah. Macam kita YouTuber sebab mereka dah ke arah media sosial begitu sekali, sehingga kan bila mereka nak melonjak ke alam dewasa, mereka punya cita-cita pun ke arah media sosial. So memang wallahualam, tapi memang ketika tu memang nak sangat. So apa yang kita lakukan Ustaz kita berizin, okey boleh, kita pantau. So dia buat account dekat YouTube. So kita tanya dia apa konten yang dia nak kongsikan. So kata dia okey, dia nak kata mula-mula dia kata dia nak kongsikan ketika tu umur dia dah 6.
Dia nak jadi gamer. Game. Gamer, YouTuber gamer. Okey, gamer. Pengaruh dia Ustaz. Pengaruh dia kuat ni Ustaz. Masya-Allah. Kata dia macam mana kalau YouTuber gamer ni macam mana? So dia cakap kalau main nanti akan tunjukkan kat okey, mula-mula kita ajar dia okey macam mana nak kenalkan diri, macam so dia introduce cara dia introduce dirinya juga kita guide. Kemudian lepas adalah dia masuk uploadkan video 1-2 video tentang game. Lepas tu kita tanya feedback lah. Ada tak yang tengok? Berapa ramai yang tengok? Lepas tu kita pelan-pelan dari situ apa yang kita buat ialah kita bimbing anak kami yang pertama tu supaya kita tanya dia apa lagi melalui wadah YouTube ni apa yang boleh dia sumbangkan lagi. Boleh tak kau kita ajar pula YouTubers yang tonton. So daripada situ dia buat satu video, dia ajar tentang game jugalah tapi macam mana nak tukar username lah, macam mana. Dan ada pengajaran di situ lah. Dan dia buat video tentang pengajaran macam mana nak tukar username. Dan video yang beliau buat hasilnya masya-Allah. Kita pun sebenarnya terperanjat dengan hasil dia edit. Dan hanya menggunakan handphone. Yep. Masya-Allah. Dan bila hasil daripada video yang di-uploadkan tu dan dia kasih sendiri feedback. Umi, Abi, banyak orang tengok. Sebab orang cari information kan dekat YouTube. So macam mana cari information? Google aja kan, kat tempat YouTube tulis saja, so dapat video dia. So banyak orang kasih feedback. So dari situ kita pelan-pelan lah kita ajak, okey maknanya bagus tak kita dapat. So at the same time dapat pahala juga ilmu tu kan. So dari situ dia mula buat video ajar macam mana nak gunakan wadah YouTube tu digunakan untuk tukar nama, username, password dan sebagainya lah. Kemudian yang dia share lah. Masya-Allah, jadi itu yang kita pelan-pelan kita bimbing YouTuber ni awal tu, gamer tu dia kepada sekarang pelan-pelan kita cuba bawa kepada pendidikan. Maknanya ajar pula masyarakat kongsi apa ilmu yang dia tahu. So dikirakan dia first time. Dia first lah yang di antara family kita yang ada YouTube channel. Umi Abi dia tak ada. Mana kita ada YouTube channel kan. Dia yang the first dapat YouTube channel. Tapi alhamdulillah dengan kita pun mula-mula rasa stres juga Ustaz. Kan YouTube ni kan. YouTube ni you type aja apa semua ada. Baik buruk semua ada. Kan ada kan. Jadi dalam masa situ kita cakap why not you dia suka gaming. Kita pun cakap terus terang Ustaz, Ana pun suka game. Waktu muda-muda, Ana tak tahu lantar lah waktu muda-muda kita pun suka game. Waktu dulu zaman kita Atari lah zaman kita kan. Sega lah kan. Saya main Ustaz Sega. Kan? Zaman tu kan, bayangkan. Kemudian sekarang ni masya-Allah dah tak payah sebenarnya beli pun benda-benda tu. Kalau you ada just handphone saja, berbagai permainan game dah dekat dalam. Dan alhamdulillah kita dapat kongsi dengan dan dia pula alhamdulillah nasib baik nak dengar juga kan. Sebab dia yang buat. Kita kasih input je. Konon-konon kita macam konsultan gitu kan. Tapi alhamdulillah nasib baik dia dengar. Tapi apabila alhamdulillah dapat jawapan yang ramai orang views banyak daripada dan orang kasih orang luar negeri US, India, mana lagi Japan, China. So kita pun terkejut juga. Masya-Allah. Boleh tahan YouTube ni padahal ajar benda basic dan banyak orang ada yang request. Request can buat you do this type of video ajar tentang macam ada satu request kat tu. So dia buat. So according to the request apa yang diperlukan. So dia kata sebenarnya bagus Sebenarnya kata dia buat YouTube ni ajar orang ni sebenarnya bagus kata dia. So dia buat. Lepas tu ada lagi dan alhamdulillah dari situ dia punya video-video sekarang ni semua di segi unsur-unsur mengajar macam mana nak gunakan. Itu yang kita rasa sebagai ibu bapa kita pelan-pelan daripada YouTube tu, daripada game tu tadi. Masih lagi wadah game tapi pelan-pelan ditukarkan kepada pendidikan secara umumnya. Masya-Allah. Lepas tu kita pantau juga Ustaz cara macam kadang-kadang kita sana ada projek ke mak dia ada ke sebagainya kan. So dia buatlah video. Betul. Kita berikan empowerment lah contohnya lah kan. Kasih dia. So dia pun rasa semangat kan. Jadi ni nampak ni you punya video dah keluar kat sini. Wah, kan anak-anak ni akan rasa semangat kan. So Ana rasa itu salah satu caranya Ustaz. Mungkin kita nak berikan kita berikan peluang dalam masa sama kita kawal mereka kan. Dan YouTube ni masya-Allah dia macam-macam ada buruknya juga Ustaz kan. Kita tahu. So memang kalau dalam abang dia alhamdulillah kita pantau. Adik-adik dia juga yang lain-lain tu bila tengok kan, so kita pantau. Maknanya kadang-kadang kita suruh tengok depan kita Ustaz. Depan kita dan kita ada kasih time. Betul.
Rasa mak bapak, rasa penonton pun sama. Kita kena kasih time. Kita kena ada timing yang mana anak-anak kena stop bila kita cakap dah kena stop kan. Kita kasih grace period dan sebagainya. Alhamdulillah kita pula kaki movie Zat. Ustaz-ustaz pun kaki movie. So bila Ustaz sebab ada anaknya dah. Masya Allah anak kan bila sekolah national school. Diorang macam-macam movie semua. Kawan dah tengok. Ustaz betul Ustaz, kita dekat rumah bukan nak cakap besar, tapi kat rumah kita tak dengar radio Ustaz. Tak ada radio, tak ada apa Ustaz. Cuma anak balik dan nyanyikan kita lagu. Masya Allah. Jadi nampak tak dia punya influence tu. Dan dia boleh cakap dah trending dah. Betul. Ni yang keberapa dah trending ni. Trending kat YouTube nombor berapa, semua tahu. Saya cakap bila masa budak ni tahu. Dan even dia boleh cakap views berapa ramai views dia boleh cakap. Saya cakap ni kumpulan ni, oh ini views dia dah lebih daripada million gini. Ni views dia. Saya cakap ni kau hafal ke apa? Tapi pengaruhnya tu dah ada lah. Jadi kita bincang-bincang, oh tak boleh. Kita tak asingkan, tapi kita kena kawal. Betul. Kita kena kawal. Kalau movie time Sat, kena movie time sama-sama. Tengok sama-sama, handphone tak tepi. Kita tengok movie sama-sama dan lepas movie kita ada kita ada movie screening gitu. Movie screening. Apa yang boleh, apa yang tak boleh. Mana yang bagus, mana apa nilai, apa dalam Islam apa yang Rasulullah ajar. Kan Rasulullah ajar macam mana? Rasulullah suka ke macam ni? Kita gitulah Ustaz, kita apa yang kita mampu. Masya-Allah. So tadi macam Ustazah kata, bila Ustazah tanya dah besar nak jadi apa? YouTuber. Tapi saya rasa belum lagi dah jadi pun YouTuber. Dah jadi dah. Tapi bagusnya masya-Allah, macam tadi Ustaz kata, walaupun YouTube ada kebaiknya dan buruknya, tapi saya rasa anak-anak antum menggunakan wadah YouTube ni dengan cara yang baik. Walaupun dia game, tapi dalam masa yang sama dia meletakkan unsur-unsur pengajaran di situ. Setakat ni lah insya-Allah. Alhamdulillah. Jadi macam tadi Ustaz pun kata, walaupun tengok movie ataupun buat apa-apa, diorang masih boleh lagi lakukan, tapi dalam masa yang sama terkawal, terjaga, dipantau aktiviti mereka lah kan. Maknanya perkara-perkara yang tak sepatutnya dibuat, jangan dibuat. Macam tadi lah Ustaz kata lah kan, apa yang kita boleh refleksi dengan apa yang Rasulullah kata boleh, apa yang Rasulullah kata tak boleh dan sebagainya. Masya-Allah. Tapi best lah kecil-kecil dah jadi YouTuber. Dah ada peminat di luar negeri lagi. Masya-Allah. Okey, jadi dengan itu, apakah prinsip kehidupan yang perlu diterapkan kepada anak-anak? Secara khususnya lah kepada anak-anak, tapi secara amnya kepada penonton-penonton di luar sana, kepada pengguna media sosial secara am, supaya tidak terpengaruh dengan anansir-anansir yang tak sihat di dalam media sosial. Dan apakah peranan seorang ibu bapa dalam memastikan pengaruh anak-anak mereka ini terkawal? Baik. Mungkin saya boleh kongsi tadi tentang YouTube kan Ustaz. Alhamdulillah anak kita ada YouTube account, channel sendiri. Tetapi media sosial yang lain, so contohnya Facebook, Instagram, TikTok, yang tengah happening sekarang ni kan, anak kita tak ada. Oh, Instagram jadi pun tak kita ada, tarik tali. Okay, YouTube, mahukan YouTube? Okay, YouTube, you want YouTube? Okay, YouTube. Tapi TikTok tak ada. Kawan-kawan ni semua TikTok ni kawan. TikTok betul happening betul. Tapi tak ada TikTok. IG tak ada, Facebook tak ada. Sehingga kan kita tanya bila dia boleh ada those account. So kita beritahu kepada anak-anak kita ialah bila keperluan itu mendesak. Maknanya bila sekolah kata you need to have account Facebook untuk mungkin ada perjumpaan ke, ada share something ke, then kita akan bukakan account. Selagi mana part tu kita akan kawal. Jadi kita lepaskan yang satu, yang lain kita tutup. Dan kita selalu kongsi kalau misal kata apa dia punya kemudaratan dari segi yang lain lah. Contoh kalau TikTok, kalau you do this, apa dia punya kemudaratan. So kita akan timbal balik mana yang lebih berat. So dia boleh listkan, yang ini tak bagus, yang ini baik gini. Habis kalau orang nampak you buat macam ni, kalau orang lain buat, apa you rasa? So dia boleh listkan. So nanti dia akan buat, okay now macam mana? You nak yang mana satu? So dia kena make a decision. Okay kata tak payah, not now. So itu yang kita terapkan dengan anak-anak kita, bukan dengan abang je, dengan adik pun sama. Not now. Bukan. Nak handphone? Yes, tapi bukan sekarang. Belum tiba masanya lagi. So keperluan tu belum ada lagi Ustaz.
Maknanya itu yang handphone kita mereka yang ada ni setakat Okey. berhubung dengan Yes, handphone yang ada, abangnya saja sebenarnya yang ada handphone. Yang handphone yang lain tu, handphone kita Ustaz. yang kita, lama-lama punya. Ya. Masya Allah. Ya. kita gunakan lah. yang digunakan untuk tengok YouTube, kejap tu kita ambil balik. Ya. Masya-Allah. Tak ada Yang handphone untuk sendiri. adiknya lah. Untuk adik-adik. Yang betul-betul ada handphone sendiri adalah abang yang sulung. Sahaja. Tu dia. Itu pun kita cakap kumpul duit. Oh, Masya Allah. Then kalau Duit dia rasa, sendiri. sebab dia akan kan, kita pun dulu belajar Ustaz kan, mak kita suruh kita kumpul kan, nak sesuatu kita kumpul. Jadi anak rasa kita pun terapkan benda yang sama ke anak-anak kita juga supaya nak kumpul. Jadi dia rasa betul-betul handphone tu dia appreciate lah kan, dia menghargai handphone tersebut. Kalau jatuh kan, dulu kalau jatuh kan, dulu kan pakai kita punya terjatuh, kita marah, dia tak faham. Sekarang adik dia pakai kan, terjatuh dia marah pula adik dia. Sekarang kau pun dah faham kan. Itu salah satu yang mungkin pengalaman jadi rasa sendiri. Ya, pengalaman betul. Dan dalam handphone juga kita ada juga Ustaz, masa-masa selain daripada kita tengok movie tu kan, kita main game sama-sama. Semua tak boleh buat apa-apa. Kita main game sama-sama. Main game sama-sama Ustaz. So handphone tu, sebab tu kita berikan yang lama punya kita punya kepada adik-adik dia lah. So main sama-sama. Dulu handphone kita main game snake je kan. Betul. Sekarang game Masya Allah macam-macam ada. Betul. Dan game tu Ustaz, kita tapis juga Ustaz. Karakter yang macam mana yang dibenarkan. Betul. Sebelum boleh download, kita akan baca dulu komen, kemudian gambar-gambar yang ada kat tempat dalam game tu sendiri. So kebanyakan game lebih kepada dewasa, tapi budak-budak dah suka main. Betul. Jadi anak kita kawan dia ada yang suka ni umi kawan main. Tapi kita tengok Masya Allah. Jadi tak boleh. Ada nama-nama tertentu mungkin kita tak boleh sebut lah kat sini kan. Cuma mungkin popular dan sebagainya. So, tapi kita kena cakap dengan dia lah. Kita cakap dengan dia, oh ni mungkin boleh ke arah apa. Mungkin kita tak bagus sangat, tapi kita nampak cara-cara dia kan, ya ini boleh ke arah yang tidak baik, yang negatif. Ini boleh ke arah yang mungkin boleh buat abang rasa marah. Marah-marah kan. So ni ke arah, so kalau you tak percaya, you cuba main. Nanti dah main kan, kita tengok, nampak, you will lead to this kind of character ke apa. So, sebab tu Abi dengan Umi tak kasih. Sebab saya rasa game, especially game lah kan, kita pun dah tahu ada yang boleh download, ada yang tak boleh download. Yang tak boleh download tu sebab dia kena bayar. Kalau dah kena bayar, dia tak boleh download lah. Tapi kalau yang boleh download ni yang kita agak risau sedikit kan, sebab dia free, dia boleh download sendiri. Tapi saya rasa dalam masa yang sama ada juga game-game yang educational. Mungkin sebagai apa ni, yang kita sebagai seorang dewasa, sebagai ibu bapa, mungkin instead of kita izinkan mereka untuk main game yang tak ada manfaatnya, kita main game yang ada manfaatnya. Betul. Macam adik-adik diorang tu lah, alif ba ta apa-apa sebagainya. Kecil-kecil ada. Sebab semua. yang bila dah dewasa, dah ada kawan, dia nampak kawan main, dia balik, dia cerita dia pun nak main. Yang adik-adik ni masih kita dapat kawan lagi sebab dia dekat rumah kan. Masih lagi permainan macam itulah, bola hijaiyah, warna dan sebagainya. Jadi segi kawalan pada anak-anak yang lebih muda tu lebih mudah dari segi app yang kita nak download. Tapi pada anak yang lebih dewasa, dah ada kawan-kawan dekat sekolah, saya rasa cabarannya lebih. Yes. Itu kita tak nafikan. Mungkin waktu balik main sama-sama dekat naik bas, MRT kan. Kita pun tak tahu macam mana kan. Tapi itu saya boleh agak lah, saya rasa penonton pun boleh agak mungkin anak dia main game. Sebagai contoh beramai-ramai dan berkomunikasi dalam game tu. Itu yang mungkin ada. Tapi bila sampai kat rumah, of course kita sama-sama jagalah. Game pun sebenarnya boleh mengeratkan lagi silaturahmi. Betul Ustaz. Game yang educational lah. Betul. Sebab sekarang ni game dah boleh main online. Betul. Guna wifi je, ada wifi. Betul. Boleh main. Dulu kita nak main game snake, mana boleh main. Saya boleh Sama-sama. main, Ustaz tak boleh. Kalau boleh pun kena cocok wire. Betul. Ataupun take turn Masya Allah. Apa yang kita buat, kadang-kadang main dengan dia punya sepupu-sepupu lah. Kan sekarang ni kadang-kadang tak jumpa kan sepupu kan, boleh main dengan sepupu. Jadi itu pun boleh jadi satu interaksi lah dengan mereka lah. Masya Allah. Jadi dengan keadaan sekarang ni, khususnya kita
ada ujian daripada Allah SWT, kita dilanda COVID-19. Sekarang ni pun kebanyakannya work from home, even pelajar-pelajar pun HBL dan sebagainya. Tapi dalam masa yang sama kita nak ada interaksi sama mereka, nak ada hubungan, nak ada kebersamaan dengan mereka, especially our own family, dengan teman-teman dan sebagainya. Perkara tu agak terbatas. Tapi ini adalah ujian lah untuk kita lah kan. Tapi dalam masa yang sama Allah SWT dalam ujian ni Allah SWT kasih kenikmatan. Kenikmatan teknologi. Tapi maksudnya walaupun berjauhan tu kita tak boleh nak face to face sebagainya, dengan kenikmatan Allah kasih ni kita boleh. Macam sekarang ni kita dengan penonton macam gitulah. Tapi hanya kita perlu berbalik pada individu masing-masing lah, macam mana mereka menggunakan, macam mana kita menggunakan teknologi yang Allah berikan ni. Jadi sebagai penutup, mungkin Ustaz atau Ustazah boleh kongsikan ataupun beri contoh penggunaan teknologi yang boleh dimanfaatkan khusus sebagainya, sebagai seorang ibu bapa, sebagai seorang asatiza, ataupun sebagai siapa-siapa yang digelar sebagai talibul ilm, ataupun mungkin boleh kongsikan juga teknologi yang digunakan pada keadaan sekarang ni sewaktu antum mengajar dan sebagainya. Kalau mengikut anda punya pengalaman, sebab anda bekerja pun work from home Ustaz. Jadi alhamdulillah bos anda memberi jalan lenient lah untuk kita untuk sama-sama berkomunikasi bersama orang di pejabat dan sebagainya. So alhamdulillah dia mengambil langkah untuk mengambil Zoom. So kadang-kadang Zoom ni kita boleh yang boleh beli betul kan yang free punya kalau yang tak silap cuma berapa minit je. Ya betul. Jadi alhamdulillah nasib baik ketua kita ataupun bos kita beli Zoom tu dan Ana mengambil manfaat. Dan alhamdulillah Ana cakap dengan beliau lah, Ana kalau ada kelas-kelas kan, Ana minta izin, boleh tak Ana gunakan Zoom? Kata dia, fadhal Ustaz, tak ada masalah kan. So Ana cakap, alhamdulillah. So dari situlah baru pula kita belajar Ustaz tentang Zoom. Ana pun tak tahu Ustaz kan. Kita just gitu-gitu je kan. Oh rupanya boleh recording, boleh letak background dan macam-macam kan. So Ana rasa waktu awal-awal COVID tu baru kita nak belajar di tempat dunia alam baru kita panggil alam online kita panggil. Dari situlah. Dan kemudian apa yang anda nampak kebaikan nikmat yang kita dapat ialah kita boleh test Zoom tu. Ana kadang-kadang buat test Zoom. Jadi bila anda buat test Zoom tu, anak-anak datang yang kecil-kecil. Dari situ kita berinteraksi, main-main dan sebagainya. Nanti dia tengok recording dia balik kan macam tu. Hatta birthday pun kita buat Zoom kan, antara sepupu-sepupu dia. Jadi ana rasa itu ada kebaikan-kebaikan yang mungkin tak secara langsung kita nak didik anak kita. Platform ni ada kebaikannya. Bukan saja mengajar, belajar. Sekarang dah setiap kali diorang ada Zoom kan, HBL ni kan. Tapi komunikasi dengan nenek kan, birthday dan sebagainya. So di wadah yang saya sebutkan tadi lah, Zoom tu. Ini bukan promote Zoom lah, tapi inilah kan. Betul, saya rasa bukan Zoom saja. Banyak lagi platform Zoom, Google Meet, Microsoft Teams. Yes, banyak. Cuma cara-cara mereka berbeza. Macam Ustaz kata, saya pun masa mula awal-awal berguna Zoom, saya cuma tahu masuk je. Tapi nak gunakan, boleh share screen boleh tulis kat situ. Tapi sekarang bila whiteboard on time belajar kan, alhamdulillah. Mungkin Ustazah nak kongsikan. Saya sendiri, saya sebab anak-anak beli HPL, selalunya saya yang uruskan anak-anak lah. Dari segi buat bukakan Zoom dan sebagainya. Cuma lagi satu mungkin saya boleh add on lagi satu tips. Saya rasa nikmat paling besar ketika sekarang ni ialah nikmat kita ada dapat interaksi dengan orang luar daripada rumah. Tapi bayangkan kalau dulu tak ada nikmat tu kan, Masya Allah, kalau handphone cara lama. Sekarang saya rasa Zoom ni nikmat yang besar yang Allah berikan, yang mana walaupun kita berjauhan tapi saya rasa kita boleh jumpa. Atau dengan budak-budak pun yang bila tak ada jumpa dengan classmate, tapi dekat Zoom boleh jumpa. Malah boleh main game. Tadi anak-anak kita ada Children's Day celebration, tapi dekat Zoom. Masya Allah. Tapi main game semua secara alam maya online, virtual. dia kena sebut lah, dia kena teka lah dan sebagainya. Macam begitu sekali wadah Zoom tu digunakan. Maknanya bukan saja dari segi mengajar, edukasi atau ibaratkan silaturahim, malah
permainan pun diraikan dekat tempat dalam Zoom. So saya sebagai ibu bapa rasa HBL ni walaupun mungkin kita rasa macam tersekatlah pergerakan kita, tetapi saya rasa nikmat paling besar bila anak-anak depan mata belajar depan mata kita dan kita tahu mereka selamat di rumah, menguruskan mereka segi pelajaran, makan. Saya rasa ini pun juga satu nikmat besar di sebalik apa yang berlaku ni lah. Saya rasa bukan yang terdekat je, bukan sekadar di Singapura, malah yang di luar negeri pun kita boleh berjumpa. Tapi kira berzoom lah. Berzoom, masya-Allah. Dan WhatsApp pun ada video call. Betul. Kadang-kadang sebelah bilik pun kita WhatsApp call juga kan. Ala kulli hal, ni kenikmatan yang Allah berikan, kita harus pandai mengurusnya. Betul. Mana yang baik kita ambil, mana yang tak baik kita elakkan. Jadi insya-Allah itu saja perkongsian kita pada hari ini pada penonton. Mudah-mudahan apa yang diberikan ataupun dikongsikan oleh Al-Fadil guru kami Ustaz Muhammad Fandi dan juga Ustazah Nurul, kita dapat manfaat daripadanya insya-Allah. Jadi saya mewakili Pergas, juga saya sendiri mengucapkan syukran, jazakumullah khairul jaza, wallahu yusahhil umurakum dunya wal akhirah insya-Allah. Jadi para penonton yang dirahmati Allah, seperti mana yang tadi kita beritahu, ni adalah kenikmatan yang Allah berikan. Jadi kita ambil dan gunakan kenikmatan ini untuk melakukan kebaikan. Untuk apa? Untuk kita mencari dan menggapai redha Allah Subhanahu wa taala, untuk kita menambah cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya kita dapat tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting dalam apa saja yang kita lakukan, niat kita harus kita jaga. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, innamal a'malu binniyat. Setiap amalan itu disertakan dengan niat. Kalau niat kita baik, insya-Allah diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi penonton yang dirahmati Allah, sama-sama jangan lupa untuk kita berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.